Didik TV KPM. Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar pelajar-pelajar dekat luar sana, diharapkan semuanya sihat. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan sentiasa mencuci tangan. Baik. Hari ini saya pasti pelajar-pelajar yang mengambil SPM memang cukup teruja dengan subjek ini. Pasal apa? Subjek sejarah. Sabar, bawa bertenang. Jangan takut, jangan buat kalut. Sebabnya hari ini cikgu yang akan mengajar anda, beliau mempunyai pengalaman sebanyak 22 tahun. Masya Allah, sangat lama. Dia patut nak jadi guru besar tau. Tapi dia tak nak apply, tak tahu kenapa. Okey. Dan saya pasti anda semua tertanya-tanya. Siapa cikgu yang ada pengalaman sebanyak 22 tahun tu? Nak tahu siapa? Jom kita tengok guru profilnya hari ini. Di mana pelajar-pelajar MRSM Tun Gafur Barber Jasin Melaka, ramai bersorak kat luar sana. Sebabnya inilah cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini, Cikgu Zarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Cikgu, dah katanya daripada Melaka, takkan tangan kosong cikgu datang sini? Cikgu tak sempat kuih keria kah? Kuih apa lagi cikgu? Bergurau cikgu. Okey cikgu, kita tahu cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 22 tahun. Cukup panjang cikgu kan? Dan saya pastikan apabila sebut saja mengenai subjek sejarah, sebelum ni ialah kita tahu daripada KBSM. Dan tiba-tiba dia tukar pula KSSM. Dan hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4, bab 2. Jadi cikgu, banyak ke perubahan sebenarnya cikgu? Banyak sebenarnya, Akmal. Sebab satu kertas penting iaitu kertas 3 ditiadakan. Bermakna calon akan menduduki 2 kertas saja. Itu kertas 1 dan kertas 2. Itu perubahan dia cikgu. Itu perubahan dia. Dengan komponen dalam tu pun ada sedikit perubahan. Tapi jangan risaulah pada anda semua. InsyaAllah Cikgu Zarina akan orang kata guide kan pelajar-pelajar kat luar sana untuk macam mana kita nak tackle subjek ini. Dan insyaAllah sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Okey cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini baru kita akan tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Tapi cikgu, sebelum itu kita nak ajar cikgu pergi ke sini dulu cikgu. Untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi mari cikgu. Di sini kalau kita dapat lihat, okey, kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh menggunakan terlebih dahulu untuk mencuci tangan dan diikuti dengan saya pula. Alright, baik, kita cuci-cuci sehinggalah bersih insya-Allah. Dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, cikgu, kita boleh bukakan kita punya pelitup muka. Cikgu, suara saya hari ini lain cikgu kan? Serak-serak sikit. Dia macam Ramli Sarip. Ya cikgu. Jadi pada anda semua, kita pun dah melakukan protokol kesihatan dan pelitup muka ini kita janganlah buang macam tu saja. Kita letak di tempat yang bersih dan selamat seperti ziplock ini. Jadi cikgu pun sudah masukkan di dalam ziplock ini dan kita boleh letakkan di atas meja. Baik cikgu, kita nak tahu kan sekolah pilihan hari ini kan, dan saya pasti ramai pelajar-pelajar MRSM Tun Gafur Barber Jasin Melaka ni nak tahu, alah rindunya cikgu nak mengajar depan-depan kan. Jangan risau. Selepas ini di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah guru yang mengajar kita anda hari ini dan kita nak tahu juga sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Clue dia daripada ini dah. Pelajar MRSM Tun Gafur Barber Jasin Melaka. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Selamat sejahtera.
Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Okey, nampak dia satu persatu. Cikgu, kita nak tahu ini merupakan anak-anak murid cikgu kan? Ya, anak murid cuba saya. beritahu yang mana satu yang paling nakal, yang mana yang paling rajin. Silakan cikgu. Okey, cikgu perkenalkan ke semua mereka adalah pelajar yang hebat. Okey, di hujung sekali tu Muaz. Okey, kemudian kita ada Dina di tengah-tengah tu. Baik. Kita ada Sim. Okey, kemudian yang di bawah ni Adib, okey Hazim dan di hujung sekali adalah Farah. Okey, semua apa khabar, sihat Alhamdulillah. Cikgu, saya cuma satu perkara yang saya amat merisaukan cikgu. Kepala Farah Nadia tu takut bila dia on kipas kat atas kepala dia, kau terkena. Jangan on kipas tu tau. Okey, baik. Jadi kita dah tahu dah sekolah pilihan hari ini dan guru yang akan mengajar anda semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita Sejarah Tingkatan 4 bab 2. On you cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, pada hari ini tajuk kita Kebangkitan Nasionalisme. Jadi saya akan bincangkan tajuk ini dan ia merupakan satu tajuk yang sangat menarik kerana ia mempunyai banyak subtopik dan perbincangan kupasan dalam buku teks pun memang dalam kupasan yang sangat menarik. Dan pelajar memang minatlah sebab dia merangkumi bukan sahaja nasionalisme di negara kita, malah di Asia, Asia Tenggara Barat. Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak perkenalkan dulu subtopik yang ada dalam bab ini. Okey, kita mula dengan maksud nasionalisme. Okey, kemudian kita ada perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, kemudian kita ada perkembangan idea nasionalisme di Asia. Okey, dan di Asia Tenggara 2.4. Kemudian kesedaran nasionalisme di negara kita, faktor, perkembangan dan kesan. Bermakna ada 2.8 ada 2.1 sampai 2.8 subtopik. Baik. Okey, 8 pecahan dia yang perlu pelajar kuasailah untuk membolehkan mereka menjawab dengan baik bagi bab ni. Okey. Jadi seterusnya kita nak lihat Akmal, kita nak lihat maksud nasionalisme. Jadi nasionalisme ni adalah satu, cikgu rasa bukan hanya pelajar SPM 2021 saja yang tahu, malah semua warga Malaysia memang tahu konsep nasionalisme ni. Kerana memang ada dalam diri kita. Okey, iaitu perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Okey, dan ia sebenarnya adalah merupakan satu semangat perjuangan menentang penjajah. So pada hari ini kita tak ada penjajah, tetapi kita panggil sebagai rasa cinta pada negara itu ada sentiasa. Okey, dan pembelaan terhadap bangsa dan negara dan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, jadi ini adalah maksud nasionalisme secara umum. Okey, lepas tu kita nak lihat pula pendapat-pendapat tokoh. So ada 7 tokoh dalam buku teks. Cikgu nak minta pelajar-pelajar yang ada ni, mula dengan Sim. Siapakah tokoh yang pertama yang cikgu paparkan ni? Hans Kohn, cikgu. Hans Kohn. Okey, Hans Kohn adalah sejarawan Amerika. Okey, kita tengok apa pendapat Hans Kohn. Okey, beliau mengatakan bahawa nasionalisme merupakan gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Okey, seterusnya di bawah tu Adib. Profesor William R. Roth. Okey, Profesor William R. Roth. Okey, jadi Profesor William Roth terkenal dengan hasil penulisan dia tentang nasionalisme. Pendapat beliau, nasionalisme adalah disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi. Baik. Okey, yang ketiga kita ada tokoh tempatan kita. Kita nak panggil, cikgu nak panggil Hazim pula. Ini kalau salah ni, Allahu Akbar. Dato' On Jaafar. Yes, Dato' On bin Jaafar. Okey, Dato' On bin Jaafar menurut beliau ia menzahirkan satu bangsa yang tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri, berdikari. Okey. Okey, di bawah tu ada seorang lagi tokoh tempatan kita juga yang tidak asing lagi. Cikgu nak panggil Farah pula. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Betul. Okey, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Cikgu, saya nampak dia tengok jawapan cikgu kat bawah tu mata dia.
Dia menipu ni, cikgu. Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan dan berpegang pada tata tertib, adab sopan dan juga agama Islam. Okey, tokoh seterusnya juga tidak asing di negara kita. Kita ada Dr. R. Suntaralingam, iaitu nasionalisme mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan negaranya. Okey. Dan kita ada satu lagi tokoh iaitu kita panggil siapa? Dina. Dina belum Dina belum lagi. Okey, Dina. Dina jangan pandang bawah tau. Mana depan? Profesor Datuk Zainal Abdul Wahid. Okey, betul Dina. Okey, menurut Profesor Datuk Zainal, nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melaka. Kesetiaan pada raja merupakan ciri nasionalisme. Okey, yang terakhir, maha guru kita, sejarawan hebat. Ya. Okey, siapakah beliau? Muaz Okey, belum. Muaz. Beliau merupakan Profesor Emeritus Tan Sri Koo Kai Kim, cikgu. Tan Sri Koo Kay Kim, okey. Profesor Emeritus Tan Sri Koo Kay Kim mengatakan bahawa nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan keunggulan dalam negara sendiri. Hebat cikgu anak-anak cikgu ni. Okeylah, alhamdulillah. Okey, kerana subjek topik ni kita dah belajar kat sekolah kan. Dan wajah mereka ni memang cikgu minta pelajar supaya kuasailah sebab ada gambar dalam buku teks. So soalan boleh bertanya tentang gambar tokoh dan pendapat tokoh. Ya, cuma Farah je dia pandang bawah tadi. Tak tahu dia pandang Farah apa tadi. tu. Okey. Baiklah, kita teruskan cikgu. Okey, so kita masuk pada seterusnya kita nak lihat perkembangan idea nasionalisme di Asia. Baik. Okey. Sebenarnya perkembangan di Asia ni adalah kesinambungan daripada idea nasionalisme di barat. Okey, jadi bila di Asia, buku teks menyentuh beberapa negara yang memang membangkitkan nasionalisme dan menjadi menjadi inspirasi kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk mencontohi mereka. Antaranya nasionalisme di India. So India kita tahu bermula dengan reaksi terhadap imperialisme British. Okey, kemudian dia ada kebangkitan rakyat Dahagi India, bukan dahaga Dahagi India 1857. Okey, ia adalah sebenarnya pemberontakan menentang British, okey, yang dilakukan oleh sepoi lah askar-askar. Okey, dan kemudian kemunculan golongan intelek, okey, yang menubuhkan dua yang penting, Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Dan tokoh terkenal India pelajar kena ingat Mahatma Gandhi. Okey, jadi kita tahu bahawa Gandhi mempunyai sifat kelembutan. Okey, jadi penentangan beliau adalah bukan berbentuk kekerasan. Dan selepas Perang Dunia Kedua, rancangan pembahagian India kepada dua negara, iaitu Pakistan dan India sampai hari ini. Okey, seterusnya kita nak lihat pula di China. Okey, China berbeza pula sebab nasionalisme setiap negara ni berbeza. Betul. Sebabnya ada menentang penjajah, ada yang nasionalisme untuk memodernkan negara dia, macam Thailand untuk memodernkan negara dia. Okey, kalau di China pula dia bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China. Okey, jadi kerana rakyat hilang kepercayaan kepada dinasti Manchu. Manchu ni dianggap macam hilang mandat. Mandat ni macam kuasa lah. Jadi bila hilang mandat, jadi mereka tak nak hilang kepercayaan, maka lahirlah tokoh seperti Dr. Sun Yat-sen. Okay, dan berlaku revolusi China 1911. Yang cikgu highlightkan warna biru itu semua adalah keyword penting yang pelajar kalau pegang benda tu boleh ingat semula apa yang telah mereka pelajari. Okay, dan di Turki dan Mesir kita ada gerakan Islah di Mesir dan kita juga ada gerakan Pan-Islamisme di Turki di Turki iaitu antara tokoh dia Said Jamal al-Din Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abduh. Baik. Di Jepun pula kita ada Maharaja Mikado melancarkan pemulihan Meiji dan dia ada semangat Bushido. Semangat Bushido ni selalu kita dengar kamikaze. Yang ni Bushido. Bushido sanggup menanggung risiko, sedia berkorban demi tanggungjawab pada ketua. Okey. So ini adalah tentang nasionalisme di Asia. Okey. So selepas tu kita nak pergi pada di Asia Tenggara, tapi sebelum tu cikgu nak tanya dengan pelajar. Siapakah tokoh yang pertama itu? Saya nak jawab cikgu, tapi ni saya tak pakai cermata lah cikgu. Okey, tak apa. Akmal saya tak nampak. Akmal hanya bertenang, cikgu panggil pelajar-pelajar ni untuk menjawab. Okey, siapa nak cuba? Dina? Siapa? Dina.
Yang pertama sekali tu Jose Rizal. Ya. Jose Rizal. Okey, sebutan dia bukan Jos Rizal ya, Jose Rizal sebab Spanish punya pronunciation, maka Jose. Okey, jadi ia dalam di Filipina ni gerakan yang pertama ialah gerakan propaganda. Kemudian dia berubah kepada gerakan yang lebih radikal, okey, di bawah Katipunan sampailah membawa kepada revolusi Filipina. So ini cikgu bagi ringkasan kalau teks yang dalam buku teks tu lebih panjang lagi, tapi kita hari ini Road to Success kan kita nak buat ulang kaji sambil nak buat soalan. Jadi kita nak pergi sepintas lalulah. Okey, tokoh kedua Sim. Cuba Sim. Aung San, cikgu. Aung San. Okey, General Aung San ataupun kita panggil Aung San selalunya. Okey, nasionalisme di Burma dipimpin di bawah General Aung San. Okey, berpendidikan barat. Okey, dan menentang British kerana British mengancam kedudukan agama Buddha. Okey, dan di Myanmar pula isu yang dibangkitkan ialah isu kasut. Isu kasut ni apa dia isu kasut? Isu kasut ni kerana pegawai British ramai yang ketika itu tidak menghormati adat resam masyarakat Buddha yang berada di Myanmar, iaitu dengan memakai kasut masuk ke dalam tempel mereka. Jadi melanggarlah dia punya tradisi dan berlakunya pemberontakan sayasan. Okey, yang terakhir, cikgu rasa semua Akmal pun mesti kenal. Saya tak nampak cikgu. Saya kena dekatkan sikitlah cikgu. Ini tokoh terkenal yang mana ucapan beliau selalunya menggegar dunia. Okey, kita panggil Adib. Dip, cuba Dip. Dip, tolong abang Dip. Soekarno, cikgu. Soekarno. Okey, Soekarno iaitu apa isu di Soekarno ialah isu berkaitan dengan pendidikan. Betul. Peringkat awal isu pendidikan dibawa oleh Raden Ajeng Kartini. Ini pemimpin dia. Okey, melalui penulisan beliau. Okey, kemudian Soekarno memimpin di bawah Parti Nasionalis Indonesia PNI sampailah kepada kemerdekaan Indonesia. Betul, cikgu. Okey, so kita dah lihat juga idea nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, seterusnya kita nak lihat soalan. Dah tiba masa. Tak boleh belajar saja, kena juga buat soalan sebagai latihan untuk kita uji balik minda. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di India. 1857 bersifat keagamaan. 1885 bersifat liberal. Apakah faktor yang mencetuskan perubahan? So kata kunci dia kat sini ialah faktor perubahan. Jadi para pelajar mesti kena faham, gariskan dulu kata kunci yang penting, kemudian baru buat pilihan. Singkirkan dulu jawapan yang salah, tinggalkan jawapan yang betul. Okey, siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Hazim. Okey, Hazim. Silakan. Jawapannya C, cikgu. Kemunculan golongan intelektual yang berpendidikan barat. Okey, betul. Okey, itu kemunculan golongan intelektual yang berpendidikan barat. Okey, yang membawa perubahan adalah apabila di India ketika itu lahirnya golongan yang intelektual yang berpendidikan. Okey. Dan seterusnya soalan nombor 2 ya. Okey. Senarai berikut berkaitan dengan tokoh pemimpin yang mendapat pendidikan Inggeris. Kita ada Raja Chulan, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah, Raja Uda, Raja Muhammad. Okey, ini semua tokoh-tokoh pemimpin kita yang berpendidikan Inggeris lah. Okey, apakah peranan mereka? So cikgu kat situ gariskan tokoh. Kata kunci dia tokoh. Okey, kemudian dia ada stimulus nama tokoh kat situ dan dia minta peranan. Jadi kita bila nak jawab, singkirkan jawapan yang salah, tinggalkan yang betul. Okey. Alright, siapa nak cuba ni? Saya, cikgu. Okey, cuba Farah. Jawapan dia A, memperbaiki taraf hidup rakyat. Okey, betul. Jawapannya A, memperbaiki taraf hidup rakyat. Jadi di sini, bila kita tengok pada tokoh-tokoh ini berperanan bukan untuk mewujudkan kesedaran agama, bukan. Kerana mereka adalah golongan yang berpendidikan Inggeris. Okey, mewujudkan semangat anti penjajah, kurang tepat. Okey, pertama sekali dia nak memperbaiki taraf hidup rakyat. Ini yang jawapan yang paling tepat. Kalau kita nak memastikan, bila kita jawab soalan objektif, nak pastikan jawapan kita betul, selain daripada kita tengok jawapan terus bulatkan, rujuk buku teks. Sebab soalan-soalan ini digubal memang berdasarkan daripada buku teks. So jawapan ini memang ada dalam buku teks. Jadi rujuk buku teks. Jadi pelajar catat terus muka surat mana jawapan itu berada. Kalau kita baca cikgu, kalau kita buat ulang kaji, insya-Allah kita dapat jawab. Boleh, memang boleh jawab. Okey. Dan yang paling penting adalah sejarah mesti membaca. Kalau tak baca, buku baca kita memang tak boleh buat apalah. Ya, saya ada kawan cikgu, nama dia Fuad. Dia kurang membaca cikgu.
Dia kurang daripada tengok video. Tapi okey juga cikgu kan? Boleh. Sekarang ni dalam zaman moden ada Didik TV. Tengok Didik TV pun boleh cemerlang. Betul kan? cikgu. Dia berbeza. Zaman dah berubah. Dengar, ya? Cara pembelajaran pun dah variety. Okey, kita tak berpandu kepada buku teks saja. Okey, ramai juga pelajar cikgu yang guna YouTube untuk belajar dan sebagainya. Dah variety dah. Okey. Alright, seterusnya kita lihat pada soalan esei. Okey, soalan esei ni bahagian C ya. Okey. Jelaskan maksud nasionalisme. Okey, jadi soalan simple, 4 markah. Okey, maksud nasionalisme, so kat sini pelajar mesti memberi fakta sebanyak 4 ataupun lebih lah untuk memperolehi markah. Okey, dan definisi mestilah diambil daripada buku teks. Tapi tak payahlah kita nak hafal bulat-bulat semua. Ambil isi poin penting yang pertama, slide pertama yang cikgu tunjuk tadi. Okey, itu memudahkan kita untuk ingat. Okey, Muaz, cuba Muaz. Bagi pendapat saya, dia semangat nasionalisme ini merupakan semangat cinta terhadap bangsa dan negara dan mempunyai semangat yang tinggi untuk memperjuangkan keamanan dan keharmonian negara. Okey, kita tengok definisi dia Okey. Dia cakap cikgu macam rap. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Iya. Okey, selain itu, kita kena ada penanda wacana kat situ. Ia juga merupakan semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap perjuangan menentang penjajah. Okey, so yang cikgu highlight tu semua tu adalah punca di mana pelajar boleh dapat markah. Di samping itu, ia juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. So banyak sebenarnya. Okey, daripada penguasa asing. Dan idea nasionalisme ni tak samalah antara mana-mana negara. Berbeza. Okey, macam Thailand, dia tak pernah dijajah, dia tak menentang penjajah. Okey, macam negara kita, nasionalisme kita memang menentang penjajah. Okey, kita bangkit tapi kita bukan menentang dengan mengangkat senjata, tapi kita lebih kepada penulisan akhbar. Okey, dalam kelembutan. Okey, protes yang bermakna, lebih menusuk. Lebih menusuk, meninggalkan kesan yang mendalam. Okey, seterusnya kita lihat nasionalisme di Thailand. Baru sebut Thailand tadi. Berbeza dengan nasionalisme di Asia Tenggara yang lain. Jelaskan nasionalisme di Thailand sehingga tahun 1932. Okey, jadi dia dah sebut kata kunci kat situ, berbeza. Okey, bila sebut berbeza, apa perbezaan dia? Sim, cuba Sim. Sim. Ya cikgu, antara perbezaan Thailand tidak bersifat anti penjajah dan juga tidak memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, Thailand juga bertujuan untuk menuntut pelibatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Okey, bagus Sim. Itu antara jawapannya. Okey, kita lihat ya. Okey, nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain kerana tak bersifat anti penjajah dan kemerdekaan, dan tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut penglibatan rakyat dan pemerintah. Okey, Thailand ni dia menariknya adalah raja dia, nasionalisme dia berbentuk raja dia memodernkan negara dia. Dengan membawa masuk penasihat daripada luar. So bila penasihat masuk, penasihat bila datangnya daripada pelbagai negara, maka tak ada peluang untuk mereka menjajah. Kalau nak faham nasionalisme di Thailand, pelajar-pelajar tontonlah The King and I. Ada satu movie. Okey, The King and I, dia membincangkan atau menceritakan tentang bagaimana pemodenan yang dibawa oleh Raja Mongkut. Memang menarik. The King and I. Yes. Okey, The King and I. Okey, boleh tontonlah. Kalau kita ada masa kan, kita boleh buat kepelbagaian sedikit. Okey, kemudian kalau kita lihat, dia bawa masuk penasihat barat. So yang cikgu gariskan ataupun highlightkan di situ adalah perkara-perkara penting, kata kunci penting. Okey, cikgu suka ajar sejarah dengan meminta pelajar supaya ingat keyword. Kita tak boleh ingat semua. Betul, cikgu. Kita tak boleh ingat ayat buku teks, tak payah hafal. Kalau macam tu kita hafal ayat buku teks, dia ambil key point je, cikgu. Yes. Belajar gunakan kata kunci dan gunakan kata kunci itu untuk kembangkan. Janganlah kata kunci itu tak boleh berdiri sendiri, kena buat ayat untuk mengaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dari segi tarikhnya, tokohnya. Kadang-kadang ramai yang terlalu risau tentang tarikh. Okey, sebenarnya tarikh ni adalah time frame nak bagi kita supaya tahu era zaman mana.
Jadi bila tahun 1932 kita belajar macam contohlah cikgu tanya Akmal, Akmal darjah 1 umur berapa tahun? Akmal mesti fikir balik. Tahun berapa aku darjah 1 kan? Darjah 1 19. Tu time frame. Saya darjah 1 tahun 2005 cikgu. Oh 2005. Muda lagi lah ni Akmal. Sebaik dengan dia orang ni. Lah. Muda setahun daripada dia orang. Silap. Alright. Okey. Cikgu, boleh tak saya nak ajak diorang ni, kawan-kawan ni pergi tengok wayang kejap cerita King and I. Aduh, boleh. Kejap cikgu, bagi saya 2 jam dengan diorang. Break sekejap. Alright, kita nak berhenti rehat dulu 2 jam untuk pergi tengok King and I. Anda semua jangan ke mana. Balik ni kita akan sambung kelas kita dalam Road to Success SPM 2021. Jom, siap-siap. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, saya nak ajak diorang pergi tengok wayang tadi cikgu. Tapi warden tak bagi cikgu. Guard tak bagi lepaskan diorang. Sebab tahu dia nak SPM kan? Lambat lagi. Alright, pada anda semua sebelum kita nak sambung kita punya sesi pembelajaran kita ni, kita ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda semua, iaitu ini dia. Kad Hari Guru daripada Rosdina binti Roslam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kijal, Terengganu. Masya Allah, tengok tak dia punya kad dia. Nah, ada sekuntum bunga lah. Dia kata, apa ni? We may not remember everything you said, but we will remember how special you make us feel. Thank you, teacher. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada adik Rosdina. Kalau anda dapat lihat di sini mesejnya yang disampaikan oleh guru, cukup istimewa. Terima kasih banyak-banyak. Ini kalau cikgu dia tengok ni, mesti bagi A terus. Alright. Okey, ini dia. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi, jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Okey, kita sambung dengan soalan C tadi. Kita ada komponen esei, ada 20 markah yang diperuntukkan dan kita ada pecahan A, B dan C. Okey, A dan B dah selesai, kita masuk pada C. Sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, bagaimanakah semangat nasionalisme dapat mengekalkan negara dijajah daripada dijajah kembali? Okey, macam mana nak kekalkan semangat nasionalisme supaya kita tak dijajah? Okey, so markah dia 8 markah. Okey, jadi kita nak mencuba atau kita nak lihat jawapan pelajar. Dina, where are you? Okey. Di sini. Okey. Pada pendapat saya, semangat nasionalisme yang dapat mengelakkan negara daripada dijajah ialah dengan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Okey, ada lagi? Ada lagi? Nak tambah lagi sikit? Ada lagi. Okey. Selain itu, kita juga perlulah mengikuti 5 rukun negara yang ada. Okey, mematuhi 5 prinsip rukun negara yang ada. Selain itu, Dina? Selain itu? Okey, cikgu. Okey, itu dia. so tengok jawapannya. Okey, kita lihat sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita wajib mengekalkan perpaduan negara bagi mengelakkan campur tangan kuasa asing. Sebab perpaduan adalah key kepada kejayaan sebuah negara. Mesti bersatu padu. Okey, selain itu kita seharusnya mematuhi undang-undang Dina dah sebut tadi. Okey, bagi menjamin kedaulatan negara terus terpelihara. Okey, di samping itu rakyat Malaysia juga haruslah menyokong segala dasar kerajaan. Cikgu masukkan tu. Okey, hal ini kerana ia dapat menjamin pembangunan negara. Sebab kita kena support supaya negara kita aman dan makmur. Okey, rakyat juga haruslah menanamkan kesetiaan pada raja dan negara. Okey, 5 prinsip rukun negara tu sama jawapan cikgu dengan Dina. Okey, dan inilah antara jawapan yang perlu ada bagi soalan kebat. Kebat ni senang dapat markah. Kalau jawapan munasabah memang menjawab mengikut kehendak soalan, dapat markah. So cikgu selalu kata untuk gagal memang sukar, tetapi kita nak A+. Betul. Okey, kita nak A+. Jadi sebab apa? Sejarah menggambarkan jati diri kita. Pergi mana-mana orang tengok sijil kita, Akmal. Sejarah A+. Terus Akmal akan rasa proud kan? I'm so proud of myself. Bangga kita, okey? Jadi kita sebab tu kita naklah bukan setakat untuk SPM saja, tapi kita bawa dia sampai ke mana-mana, sampai bila-bila. Tak rugi pun cikgu kan? Betul. Mengenai ilmu sejarah ni. Betul. Ilmu sejarah ni sebabnya memang kita kalau berjumpa, kalau kita pergi ke mana-mana, orang tak adalah tanya kita apakah isi perjanjian. Tak ada. Tiba-tiba kan? Secara tiba-tiba. Tetapi kalau to test kita punya knowledge tu, ada kadang-kadang orang tanya bilakah tarikh pembentukan Malaysia.
Kita warga negara Malaysia. Tapi tak tahu. So bila kita tak tahu, tapi kita sambut cuti pula setiap 16 September cuti. Kan? Tapi kita tak ingat. Jadi maknanya kita kat situ berlakunya kekurangan sedikit lah. Okey. Jadi kita kayakan ilmu sejarah dalam diri kita. Ya, tak rugi pun. Okey. Seterusnya kita lihat, kita masuk pada subtopik 2.5 iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, dari Asia Tenggara, Asia, cikgu dah bawa semua kepada nasionalisme di negara kita. Okey, bila sebut nasionalisme di negara kita, kita ada bermula daripada zaman Kesultanan Melaka sampai kita merdeka. Sebenarnya perjuangan dia itu sangat luas. Okey, so dalam buku teks kita lihat dia sebut daripada zaman Kesultanan Melaka iaitu ketika ancaman daripada luar berlaku. Iaitu Melaka ketika dapat serangan-serangan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis tetapi gagal. Kalau pelajar ingat, ini adalah serangan perang 3 segi. Okey, perang 3 segi yang berlaku. Dan satu lagi ialah perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah untuk mendapatkan balik Pulau Pinang yang merupakan milik Kedah. Okey, seterusnya kita ada perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Tokoh tempatan ni Akmal mesti tahu siapakah tokoh-tokoh ni. Kita ada Datuk Mahathir Lela di Perak, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Dol Said. Okey, ini wira-wira kita, wira-wira hero-hero kita, hero negara kita. So kita juga kat bahagian tu kita nampak kesedaran nasionalisme memang sangat-sangat tinggi. Tapi dia bersifat setempat. Kenapa bersifat setempat? Sebab isu dia berbeza. Isu berbeza. Okey, kalau di Perak isu lain, kalau Tok Janggut isu cukai. Okey, berbeza-berbeza. Okey, dan satu lagi kita ada gerakan Islah iaitu gerakan pemulihan. Okey, yang mana kita ada tokoh kita Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas, Syed Syekh Al-Hadi. Cikgu macam dah hafal lah nama-nama ni, duk sebut ulang-ulang. Cikgu dah 22 tahun, cikgu. Betul. Jadi macam dah hafal. Jadi bila Akmal tengok cikgu macam cikgu sebut mudah saja. Kamus bergerak. Macam tu. Okey, dan digerakkan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Okey, dan satu lagi kita ada pertubuhan sosioekonomi. Okey, di mana ada golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Okey, antaranya pelopornya ialah kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Mustamam, Burhanuddin Al-Hilmi. Ini semua tokoh-tokoh yang ada lah. Okey. So kita dah lihat kesedaran nasionalisme di negara kita. Bagaimana dia punya susur galurnya. Okey. Dan seterusnya kita nak lihat faktor-faktor yang membawa kepada gerakan nasionalisme. Apa faktor yang membangkitkan gerakan nasionalisme? Okey, so cikgu dah buat dalam bentuk yang ringkas. Okey, pelajar boleh buat mind map untuk memudahkan pelajar mengingat fakta dengan lebih baiklah. Okey, kerana minda kita ni mudah ingat kalau dalam bentuk grafik. Kalau bentuk naratif ayat saja memang kita sukar nak ingat. Okey, dan sebab tu kalau kita lihat buku teks yang baru KSSM, pendekatan memang sangat infografik. Cantik. Memang sangat cantik, penuh dengan gambar, berbeza dengan zaman cikgu dulu. Okey, so zaman berubah, buku teks menarik, pelajar pun mesti boleh mampu skor. Okay. InsyaAllah. Alright. So yang pertama kita lihat ialah peranan agama. Okey, yang ini dibawa oleh di bawah gerakan Islah, iaitu kalau sebut gerakan Islah mesti ingat Syekh Muhammad Abduh, pemimpin hebat di Mesir. Okey, kemudian kita ada penulisan kreatif banyak Okey, iaitu penulisan kreatif ni dalam bentuk novel, okey, cerpen, karya puisi dan sebagainya. Okey, yang ada yang cikgu bagi contoh di sini ialah Putera Gunung Tahan. Kita ada banyak, Anak Mak Lela Gila, Melur Kuala Lumpur. Disebut Melur membincangkan tentang emansipasi wanita. Okey, tentang hak kebebasan wanita. Okey, so ini semua sebenarnya bila kita baca, ayat dalam tu boleh menaikkan semangat kita. Okey, ayat dalam tu disebut wahai bunga bangsa. So bila kita tengok ayat tu, secara tak langsung dia akan menaikkan rasa cinta kita kepada negara. Orang dulu dia tidak suka bercakap berterus terang. Dia tak cakap berdebah kau penjajah, tak. Tapi dia lebih kepada puitis. Nak menunjukkan bagaimana eksploitasi itu berlaku. Nak menunjukkan bagaimana kita perlu bangkit sampai bila kita nak dijajah. Okey. Dan kita ada media cetak iaitu akhbar dan majalah yang menyalurkan maklumat serta menyebarkan berita, antaranya Jawi Peranakan. Okey. Kemudian kita juga ada sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan kita ada lepasan. Okey, di negara kita ada 2 kategori lepasan. Okey, sebenarnya kita ada, kalau ikutkan kita ada 3 kategori utamalah. Yang pertama
lepasan daripada Timur Tengah. Okey, ini adalah golongan-golongan yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar. Okey, kemudian kita ada sistem pendidikan Melayu, MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris. Okey, kita juga ada sistem pendidikan Inggeris Elite, MCKK, Malay College Kuala Kangsar. Okey, so ini kita melahirkan tokoh pemimpin. So masa kita nak merdeka tu memang semua pihak ini terlibat sama, semua membantu. Okey, so kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, ini semua tokoh-tokoh berpendidikan Inggeris. Okey, jadi sistem pendidikan membantu kepada meningkatkan nasionalisme. Bila semakin pandai, semakin ramai golongan yang berintelek tinggi, maka lahirlah cetusan idea untuk membebaskan diri. Okey, dan seterusnya kita juga ada kita panggil kemunculan intelektual, lepasan Timur Tengah, lepasan tinggi yang saya sebutkan tadi. Okey, dan satu lagi kita ada pengaruh luar, iaitu gerakan pan-Islamisme, perang Rusia-Jepun. Perang Rusia-Jepun ni, bila perang Rusia-Jepun dan kemenangan memihak kepada Jepun, dia menandakan bahawa kuasa Asia boleh menewaskan kuasa Barat. Akmal fokus tadi, nampak macam pandang cikgu tapi tak berapa fokus ni. Saya macam sebab kan ini kan format baru kan. Kan dulu kan tidak di ni kan. Dia tak jadi sama, ini adalah ilmu baru dia bagi tak saya. sama dengan silibus yang Akmal belajar. Akmal SPM mungkin dah lama kan, tak samalah, sedikitlah perubahan. Dia tak berubah banyak, cumanya ada penambahan sedikit daripada silibus yang ada. Okey. Alright. Kemudian seterusnya kita masuklah pada soalan. Okey, kita ada bahagian struktur. Cikgu nak minta pelajar untuk menjawab soalan. Okey. Rajah berikut merupakan faktor yang mendorong kepada kemunculan nasionalisme pada abad ke-20. Okey. So faktor kemunculan gerakan nasionalisme kita ada dua, iaitu media cetak dan pengaruh luar dan serantau. Okey. Sekarang soalan dia, nyatakan dua media cetak yang telah menyemarakkan semangat nasionalisme pada abad ke-20. Okey, apakah X, apakah Y? Okey, X apakah X? Okey, Farah cuba. X adalah jawi peranakan, cikgu. Okey, X ialah, kalau kita lihat, X ialah jawi peranakan. Okey, kemudian Y. Okey, Y, cikgu nak minta Hazim. Mana Hazim? Y Hazim, cikgu. Saya, cikgu. Y Hazim. Hazim, cuba. Yang Y ni Al-Imam. Okey. Y ni banyak kita ada Al-Imam, kemudian kita ada neraca, bawah tu pun ada neraca, pengasuh, Fajar Sarawak, ini semua adalah merupakan media yang ada ketika itulah. Okey, jadi peranan media dalam menyemarakkan semangat nasionalisme tidak dapat ditolak. Okey, memang sangat-sangat berperanan besarlah dalam menyemarakkan semangat nasionalisme. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat, Cikgu nak tanya soalan boleh tak, cikgu? Ya. Apa dia, Muaz? Saya kalau seloka Melayu tu masuk sekali ke, cikgu, untuk soalan ni? Macam mana? Seloka Melayu. Seloka Melayu. Okey, puisi. Okey, puisi, pantun. Okey, kalau dia tadi dia sebut tentang apa? Kita tengok balik soalan tadi. Okey, media cetak. Okey, media cetak yang dirujuk dalam buku teks memang dia merujuk kepada akhbar, novel, majalah. Okey. Jadi dia adalah ni akhbar, antara akhbar-akhbar. Seloka Melayu dia kategori di bawah pendidikan tidak formal lah. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat bagaimanakah pengaruh luar dan serantau mendorong kebangkitan semangat nasionalisme di negara kita. Okey, B. Okey, pengaruh luar dan serantau. Okey, soalan dia punya keyword dia. Mendorong kebangkitan semangat nasionalisme. Okey, bagaimana? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa Adib dapat jawab, dia dapat duit raya tau. Ya, saya tu. Okey. Ni dapat duit raya ni. Dapat semangat nasionalisme melalui kebangkitan pan-Islamisme dengan Empayar Osmaniyah. Okey, kalau kita lihat pengaruh luar Okey, pengaruh luar dan serantau membangkitkan semangat nasionalisme melalui kebangkitan pan-Islamisme dalam Empayar Turki Uthmaniyah. Jadi hal ini kerana ia membantu umat Islam bersatu menentang ancaman luar. Okey, selain itu kemunculan Jepun. Jepun yang tadi cikgu sebut tu. Jepun sebagai sebuah kuasa besar dunia dan menewaskan Rusia telah membuka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib bangsa. Okey, selain itu ada lagi perjuangan siapa? Mahatma Gandhi di India yang menentang British tanpa kekerasan. Okey. Dan juga memberi inspirasi pergerakan nasionalisme.
Okey, dan kita ada revolusi Cina. Okey, pimpinan Dr. Sun Yat-sen. So, ingat balik apa yang cikgu terangkan tadi, banyak fakta-fakta itu kita boleh gunakan untuk menjawab. Tapi ingat, dia nak pengaruh luar dan serantau. Faktor lain tak nak. Dia nak pengaruh luar dan serantau. Okey, tadi faktor cikgu terangkan banyak. Tapi yang diminta adalah pengaruh luar dan serantau. So, calon bila menjawab soalan mesti kena berhati-hati. Pastikan bila menjawab soalan tu, tengok pada kata kunci yang dikendaki oleh soalan. Okey, itu sangat pentinglah. Baik. Okey, cikgu. Saya minta maaf, cikgu. Tadi Muaz dia WhatsApp saya. Kata, abang, saya nak pergi tandas sekejap. Boleh ke? Pasal apa? Tak boleh. Boleh lah. Okey, Muaz. Pergi tandas dulu. Kita berhenti rehat sekejap. Boleh, cikgu? Boleh. Tapi pinga, cikgu. Alright, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya kelas dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Cikgu okey, cikgu? Okey. Kenapa tu, cikgu? Alright, Muaz okey Lega dah? Alhamdulillah. Alright, cikgu, kita mulakan kita sambung balik kelas kita ni, cikgu. Okay. Silakan. Okey, kita ada satu lagi iaitu kita lihat soalan seterusnya. Terangkan kepentingan memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Baik. Okey. Jadi ini adalah soalan kebat yang mudah untuk pelajar boleh jawab. Okey, kepentingan memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Siapa nak cuba? Apakah kepentingannya? Saya nak cuba. Okey, boleh Hazim. Silakan Hazim. Panjang sikit jawab. Kepentingannya adalah nasionalisme ni penting untuk menjaga kedaulatan negara. Hal ini kerana kedaulatan negara ini dapat menghalang kita daripada anasir-anasir luar untuk menceroboh ke dalam negara kita. Dan seterusnya, ia juga dapat menjamin keamanan dan keselamatan negara daripada tempat lain. Okey, itu dia Azim. Nak tambah lagi ke Azim? Dah cukup tu. Cukup. Cukup. Ada siapa-siapa lagi nak memberi pandangan? Boleh kawan-kawan lain tambah? Ya. Saya nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Siapa tu? Muaz. Okey. Silakan Muaz. Kepentingan semangat nasionalisme ini ialah dapat melahirkan pemimpin yang berkarisma dan mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme. Selain itu, ia juga menjadi dorongan dan keazaman supaya pelajar pada generasi muda ini belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. Okey, so kalau kita lihat, jawapan kedua-dua mereka tepatlah. Okey, dan jawapan bagi soalan kebat ni memang dia tak ada jawapan khas. Dia mana yang munasabah dapat markah. Okey, so kalau kita lihat kat sini, pentingnya memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda agar dapat mengekalkan kedaulatan negara. Okey, dengan adanya semangat ini, kita dapat mengelakkan pencerobohan anasir luar. Okey, selain itu, jangan lupa penanda wacana tu. Semangat cinta akan negara yang tinggi ini juga dapat menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Hal ini secara tak langsung akan mewujudkan kestabilan politik dan memajukan negara. Okey, selain itu, pentingnya memupuk semangat nasionalisme adalah untuk mengelakkan generasi muda daripada terpengaruh dengan gejala negatif. Okey, dan secara tak langsung kita nak melahirkan modal insan yang cemerlang. Di negara kita, kita perlu menghasilkan modal insan yang cemerlang lah. Itu matlamat utama sistem pendidikan kita, di mana kita boleh menghasilkan pelajar yang ada 4 komponen Jerry. Okey, jasmani, emosi, rohani dan intelek. So bila ada kesemua ini, barulah kita dapat melahirkan modal insan cemerlang yang bersifat holistik. Okey, yang ada semua aspek. Bila ada semua aspek, barulah kita boleh jadi orang insan yang hebat. Yes. Okay, like you, teacher. Like you. Okay, like you too. Thank you, teacher. Okay. Jadi... di sini saya slide-nya. Jangan risau, cikgu. Kita di Didik TV kita penuh dengan kejutan-kejutan. Bukan untuk cikgu, tetapi kejutan untuk pelajar-pelajar. Mesti diorang macam, apa yang surprise dia? Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi soalan-soalan kepada mereka supaya diorang refresh balik untuk bab 2 ni, cikgu. Bab 2, okey, boleh? Apa-apa saja soalan. Cikgu tanya spontan lah. Nampak soalan spontan. Ada yang dah macam nampaknya cuak-cuak tu. Farah dah berpeluh dahi dia. Farah, buka kipas belakang tu.
Okey, sebutkan. Okey, dengan jawapan cikgu betul-betul ya. Okey. Sebutkan 3 bentuk tiga bentuk ataupun 3 gerakan utama nasionalisme di barat. Ya. Sim. Wah, silakan. Dia dah senyum. Okey, Sim. Nasionalisme keagungan, nasionalisme Amerika Syarikat dan nasionalisme Perancis. Nasionalisme ke revolusi? Revolusi. Ya, jadi kena terms tu kena tepat. Okey, revolusi keagungan, satu lagi revolusi Amerika dan dengan revolusi Perancis. Revolusi Perancis. So ini di bawah kategori nasionalisme di barat. Okey, alright. Okey. Seterusnya cikgu ada satu lagi soalan untuk pelajar lain pula. Cikgu, banyakkan pun tak apa cikgu. Banyak Okey, cikgu banyakkan. Okey, Dina. Okey. Sebutkan 2 tokoh utama yang memainkan peranan penting dalam nasionalisme di Asia Tenggara. Saya tahu satu je. Tapi saya tak nak beritahu. Asia Tenggara, Dina. Silakan Dina Syafiqah. Baiklah. Yang pertama, Jose Rizal. Okey. Yang kedua, spontan ni. Okey, ingat macam mana kita nak ingat balik? Kalau kita nak ingat balik, kita kena tahu apakah negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kita recall negara, kita boleh ingat. Indonesia siapa, Dina? Oh ya, Indonesia Soekarno. Okey, that's how kita boleh recall balik fakta kita. Kita tak boleh hafal nama tokoh saja, tapi kita kena tahu tempat, lokasi di mana tokoh tu berada. Jadi kita boleh recall balik berdasarkan pada negara tersebut. Baik. Dina, selain itu Dina? Selain itu tadi ada seorang lagi yang cikgu tunjukkan. Siapa, Dina? Di Myanmar. Dekat Myanmar. Saya tak ingat, sebutan nama dia agak confusing. Anyat. Bukan Anyan. Aung San. Aung San. Okey. AUNGSAN. Aung San. Okey. Sebenarnya tak sebut Anyong, cikgu. Annyeonghaseyo. Okey. Seterusnya kita lihat pada kita tengok pada nanti cikgu cuba recall balik apa lagi soalan yang cikgu boleh tanya ya. Okey. Kalau di Thailand, siapakah tokoh pemimpin yang membawa pemodenan di Thailand? Okey, kita nampak tadi dah dua orang perempuan dah jawab. Mana lelaki ni? Sim dah cuba. Sim dah angguk-angguk. Okey, Sim tunggu kejap. Jangan angkat tangan sekejap. Kita bagi yang lelaki dulu. Adib. Adib nak belik-belik buku tu. Adib. Cepat Adib. Google je Adib. Siapa? Sim bantulah Sim. Okey, Sim. Raja Mongkut. Raja Mongkut. Okey, dan diteruskan oleh Raja Chulalongkorn. Okey, Mongkut dan Chulalongkorn antara 2 pemimpin hebatlah yang memajukan Thailand. Waktu SPM nanti cikgu siapa duduk depan atau belakang Sim ni, kalau dia tak tahu je dia toleh je belakang. Okey. Alright, seterusnya kalau perkembangan di negara kita nasionalisme di negara kita, kalau kita nak recall ingat balik nasionalisme di negara kita, ada berapa faktor penggerak nasionalisme? Cuba nyatakan. Faktor penggerak. Sim nak jawab lagi. Sim, sekejaplah, sekejap. Faktor penggerak. Okey. Hazim, cuba Hazim. Rasanya faktor penggerak dia adalah untuk menjaga kedaulatan. Begitu kan juga. Bukan, faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme. Faktor mencetuskan. Contohnya benci kepada penjajah. Bukan. Faktor-faktor tadi cikgu terangkan. Yang tadi. Yang tadi tu. Faktor-faktor. Akhbar. Cikgu bagi clue sikit. Akhbar melalui akhbar boleh, media cetak boleh, melalui pengucapan awam boleh. Peranan tokoh pemimpin pemimpin ataupun kita panggil sebagai golongan intelektual. Tadi cikgu sebutkan. Okey. Alright, seterusnya kita nak lihat satu lagi soalan cikgu. Soalan terakhir daripada cikgu. Ada 3 kategori golongan yang menggerakkan nasionalisme di negara kita. Berlatar belakangkan pendidikan yang berbeza. Baik. Nyatakan 3
latar belakang pendidikan tersebut. Dia kalau Sim dah angguk tu cikgu. Dia boleh. Saya akan cakap, Sim, sekejap cikgu kita kalau bagi nak kawan yang lain. Dia adalah talian hayat dalam kelas cikgu. Dia talian hayat? Ya. Sebab tu saya akan duduk depan dia nanti waktu SPM. Pelajar-pelajar memang berpandu. Kalau Sim boleh jawab, maksudnya settle yang lain. So easy lah for her. Okey. Mungkin kita... Saya nak... silakan. Okey. Antara sistem pendidikan, cikgu. Bukan antara sistem pendidikan, golongan pendidik. Golongan. 3 golongan utama yang menggerakkan nasionalisme. Latar belakang pendidikan. Golongan berpendidikan? Berpendidikan tinggi? Bukan. Golongan berpendidikan Inggeris? Pendidikan Inggeris. Pendidikan Melayu. Ya. Satu lagi, Timur? Pendidikan Timur. Islam. Timur. Golongan berpendidikan Islam, berpendidikan latar belakangkan Islam. Okey. Jadi dekat situ kita ada 3 latar belakang pendidikan yang utama. Alright. Terima kasih pelajar-pelajar daripada MRSM Tun Ghaffur Baba Jasim Melaka. Alright. Cikgu, saya ada satu soalan kan sebelum kita nak orang kata wrap up kita punya session. Kenapa orang sering kali beranggapan bahawa setiap kali kalau topik sejarah ini diorang rasa satu beban? Adakah kerana banyak sangat tokoh-tokoh nak kena hafal peristiwa-peristiwa, atau mungkin cikgu ada satu solusi yang sebenarnya sejarah ni it's so easy? Okey, kalau tanya pendapat cikgu, memang dia, kalau kali pertama cikgu masuk kelas, cikgu tanya apa pendapat kamu tentang subjek sejarah, memang pelajar akan kata bosan. Kenapa bosan? Sebab mereka tak hidup pada zaman tu. Mereka tak boleh membayangkan, tak boleh berimajinasi tentang apa peristiwa yang berlaku. Contoh cikgu cerita pan-Islamisme, dia tak boleh nak bayangkan keadaan ketika itu. Dia tak boleh bayangkan apa yang berlaku di India, apa yang berlaku di China. So we are learning about the past. Jadi apa caranya adalah kita kena membawa pelajar supaya mereka boleh berimajinasi, ingat semula, recall balik dan bawa mereka kepada situasi tertentu. Dan cuba untuk menceritakan. Kaedah yang paling bagus adalah kaedah penceritaan selain daripada video, gambar. Itu peranan guru lah. Kalau cikgu sendiri, cikgu dalam kelas, cikgu banyak menggunakan gambar, video, tanya soalan, supaya mereka boleh ingat. Baik. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa adalah satu ilmu yang cukup luar biasa yang cikgu kongsikan kepada pelajar-pelajar kat luar sana maupun di MRSM Tun Ghaffur Baba Jasim Melaka. Terima kasih cikgu. Dan juga kepada pelajar-pelajar semua, terima kasih. Ingat, jangan meniru siapa duduk depan atau belakang SIM. Ingat, jangan tanya dia waktu SPM. Alright. Okey, kepada anda semua, sampai di sini saja kita belajar bagi subjek sejarah tingkatan 4 bab 2. InsyaAllah nanti di hari peperiksaan nanti anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang dan juga mendapat, orang kata ni kan cikgu, mendapat jawab dengan tenang sahaja. InsyaAllah. Alright, saya Akmal Azri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah parent kepada Dina Syafiqah binti Mahfuz, pelajar tingkatan 5 MRSM Tun Ghaffur Baba Melaka. Saya ingin mengucapkan selamat berjaya dan selamat berusaha bersungguh-sungguh kepada semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Semoga kejayaan anda di dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razwan bin Osman dan anak saya Nur Sakinah binti Razwan. Alhamdulillah, saya mendoakan agar kesemua anak-anak yang mengambil SPM pada tahun 2021 agar mencapai kejayaan yang cemerlang. Apapun ibu bapa tidak perlu memberi tekanan kepada anak-anak, namun paling penting hendaklah sentiasa mendoakan yang terbaik supaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Assalamualaikum, terima kasih.